Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memayungi majlis kita. Kenapa? Kerana redha daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Sebab malaikat dia tak pernah buat suatu benda melainkan atas arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberikan salam. Saya duduk kat mana? Saya duduk cari line yang agak kuat lah. Sebab semalam baru pindah mari ke Kuala Kerai, tapi kawasan saya duduk tu line tak kuat. Dalam rumah tak boleh nak buat live. Jadi terpaksa keluar untuk kita buat live lah, untuk kita berkongsi ilmu bersama. Sebenarnya saya dah pergi ke TM point tadi untuk selesaikan masalah internet ni. Cuma dia ambil masa sedikit lah. Ambil masa sedikit. Tuan-tuan, dengar tak suara saya? Kalau ada gangguan sikit-sikit tu, minta maaf lah. Ustaz Azam, Puan Nur Seha, Puan Nur Hamizah, Anak Unggul, Puan Kaisa, Puan Hamizan, Puan Sariah, Haji Zul, Puan Nur Aini. Sebelum tu saya nak tahu adakah suara saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Dengar dengan jelas, alhamdulillah. Soundtrack kat belakang tu abaikanlah. Sebab biasanya rutin kita buat live pada hari sekarang ni, kita buat hari Khamis, Jumaat, Ahad dan Ahad, Selasa. Khamis, Jumaat, Ahad dan Selasa. Cuma disebabkan internet tak berapa nak kuat di sini, saya terpaksa kita buat bicara santai lah. So kita bincang santai berkaitan dengan satu tajuk yang agak penting, cuma jarang dibincangkan, iaitu berkaitan dengan an-nabr. Sebelum kita mula, saya nak tahu adakah tuan-tuan biasa dengar kalimah an-nabr? Pak Lang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Clear, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azam. Suara clear, alhamdulillah. Share dulu untuk kita ajak kawan-kawan kita kalau ada yang tak perasan tu. Suara clear. Abang Kamsani, Ustaz Razi, Ustaz Razi. Jelas Malek. Abah pun ada. Kita akan mula dalam masa seminit 2 lagi. Clear dari Cairo. Ustaz Bazli pun ada. Ahlan. Batu Pahat clear. Singapura clear. Alhamdulillah. Tajuk malam ni nya, kalau kita kira tajuk yang amat penting, yang agak penting lah, tergolong dalam kelompok yang paling penting. Dalam Al-Quran kita tahu dia ada beberapa elemen dalam bacaan Al-Quran. Yang pertamanya berkaitan dengan makharijul huruf. Yang keduanya sifatul huruf. Dua elemen yang kita biasa dengar. Tapi dulu sebenarnya
makharijul huruf, sifatul huruf ni dia tak famous. Yang famousnya hanyalah berkaitan dengan ahkamut tajwid, hukum tajwid. Okey, hukum tajwid yang kita tahu berkaitan dengan mad, ikhfa, iqlab, idgham. Tu yang masyhur suatu ketika dahululah. Cuma sekarang ni pun masyhur juga. Cuma berkaitan dengan makhraj sifat huruf kita jarang dengar dulu. Sekarang ni dah masyhur. Dan seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Jazari rahimahullah, idh wajibun alaihimu muhattamun. Dia kata wajib bagi kita semualah. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan berkaitan dengan Al-Quran ni, hendaklah kita tahu makharijul hurufi was sifati, makhraj huruf dan sifat. Tujuannya untuk apa? Liyalfudhu bi afsahil lughati, supaya kita dapat sebut Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih lah. Kedua, makhraj sifat. Yang ketiga berkaitan dengan ahkam tajwid, ataupun yang dimaksudkan dengan ahkam tajwid ni sebab dianya telah menjadi kebiasaan kita berkaitan dengan ikhfa. Hukum 5 tu. Okey, hukum 5 tu. Okey. Yang keempatnya adalah elemen fasahah dalam bacaan Al-Quran. Fasahah dalam bacaan Al-Quran bukan bermaksud kita baca Al-Quran dengan lancar sahaja, tak. Okey, itu satu elemen ataupun satu poin dalam fasahah Al-Quran. Tapi antara elemen lain juganya adalah kita nak sebut Al-Quranul Karim. Kalimah bahasa Arab itu sendiri kita sebut seperti mana yang disebut oleh orang Arab yang fasih, ahli adab. Okey, orang yang mahir dalam sebutan Al-Quranul Karim. Okey, ada 4 elemen. Makhraj, sifat, yang kita namakan dengan ahkam tajwid tu. Seterusnya sifat, seterusnya berkaitan dengan fasahah. Cuma sebenarnya 4 perkara ni dia tergolong dalam tajwidul Quran juga. Okey, 4 perkara ni dalam tajwidul Quran. Cuma kita dah biasa guna perkataan tajwid Al-Quran untuk ikhfa, idgham, iqlab tu, kita gunakan perkataan itulah di sini pada hari ni. Okey, clear? Dan kesalahan pada makhraj, kesalahan kepada dalam sifat, kesalahan dalam fasahah dikira sebagai salah jali, salah yang besar. Dalam Al-Quran bacaan kita terbahagi kepada 2. Ada yang dinamakan dengan salah khafi, salah kecil. Yang keduanya adalah salah jali. Salah khafi adalah salah yang tidak diketahui oleh umum masyarakat, melainkan oleh orang yang mahir dalam bidang Al-Quran lah. Berkaitan dengan salah jali pula diketahui oleh orang yang biasa-biasa pun dia tahu, salah tu. Okey, selesai. Maknanya makhraj, sifat dengan fasahah adalah kesalahan besar kalau berlaku. Yang ketiga tadi adalah, yang keduanya berkaitan dengan ahkamut tajwid. Kalau salah, kita tertinggal ikhfa, kita tertinggal izhar, kita salah baca mat, daripada sepatutnya kita baca 4, kita baca 2. Gunnah, sepatutnya kita baca panjang, kita baca pendek tanpa gunnah. Kesalahannya dipanggil kesalahan khafi, kesalahan yang kecil. Okey. Dan cuma kita kena ingat, kesalahan jali tadi dia ada 2 bahagian. Walaupun kesalahan tu kesalahan besar, kesalahan tu adalah kesalahan yang mendatangkan dosa, tetapi kesalahan tadi dibahagikan kepada 2 juga. Satu kesalahan yang tidak melibatkan rosak makna, satu lagi kesalahan berkaitan dengan rosak makna. Okey, itu secara mukaddimah, secara ringkas lah. Okey, malam ni kita nak bincang An-Nabru dalam bacaan Al-Quran. An-Nabru ni dia berkaitan dengan cara kita melantunkan ayat Al-Quran ataupun kalimah Al-Quran supaya yang kita dengar tu jelas. Yang kita dengar tu jelas, yang ada huruf ya pun kita dengar, yang ada hamzah pun kita dengar. Okey, yang ada 2 biji pun kita dengar 2, yang ada sepatutnya dalam satu, yang kita nampak dalam satu perkataan, tapi sebenarnya dia ada 2, ada 3 perkataan, ada 4 perkataan. Kita kena pisahkan antara setiap satu perkataan tadi. Contohnya, saya biasa suka sebut, kita baca kalimah waja'alakum. Okey, waja'alakum. Kita biasa baca waja'alakum, waja'a, kita akan dengar satu kalimah, lam satu kalimah, kum satu kalimah. Sebenarnya yang kita kehendaki daripada ayat tadi, kalimah tadi adalah waja'alakum, kita tak boleh tekan di waw, kita tekan di ja'ala, kita tekan di kaf. Waw tak boleh tekan di jim, tekan di kaf.
wa ja'alakum. Barulah kita akan dengar kalimah waw satu kalimah, ja'ala satu kalimah, kum satu kalimah. Kalau kita tekan wa ja'alakum, waja'a, ianya akan menyebabkan perkataan yang kita sebut tadi waja'a. Maksudnya apa? Maksudnya kesakitan dalam kepada kum kamu. Yang sebenarnya kita kehendaki adalah waw dan ja'alakum, wa ja'alakum. Okey, barulah kalimah tadi kita sebut dengan terpisah. Okey tuan-tuan, untuk kita lebih jelas, saya kira kita kena tengok dulu apakah definisi yang disebut ataupun definisi yang perlu kita tahu berkaitan dengan an-nabru ni. An-nabr, okey, ataupun kalau kita bagi baris kita akan baca nabru lah, an-nabru. Ataupun kalau kita nak kira sebagai arid, kita akan baca an-nabr dengan ra yang tebal lah. Okey, definisi dari sudut bahasa dia adalah membawa maksud tekanan ataupun hentakan suara. Kita tekan suara ataupun kita hentak suara. Okay, itu maksud dalam bahasa dia lah, dalam bahasa Arab. Bila disebut an-nabr, orang Arab akan faham ianya adalah berkaitan dengan tekanan suara ataupun hentakan suara. Pertama. Yang keduanya dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur sebut dalam bab an-nun lah. Dia senang untuk dia perincikan bahagian dalam sebutan ni, dalam pencarian kamus dalam bab nun, sebab kat depan dia an-nabru kan, an-nabru nun bara. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan an-nabr? Setiap perkara apabila sedikit kita tekan, ianya akan terangkat. Kita tekan, dia akan terangkat. Okey, kita tekan, dia akan terangkat. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Ahlan. Dan tolong saya untuk tekan button share. Okey. Okey, dari sudut istilah pula, tadi kita tengok dari sudut bahasa. Pertama, maksud adalah tekanan ataupun hentakan suara. Yang kedua, berkaitan dengan disebut dalam lisanul Arab adalah setiap perkara apabila sedikit ditekan, ia akan terangkat. Ini maksud daripada an-nabr. Bila disebut an-nabr, itulah kefahamannya dari sudut bahasa. Cuma dari sudut bahasa ni dia tidak memberi kefahaman yang jelas kepada kita, melainkan kita kena tengok pula apakah maksud dari sudut istilah dia. Barulah kefahaman kita akan agak menyeluruh lah. Okey. Istilah pula membawa maksud tekanan terhadap sesuatu potongan kalimah. Tekanan terhadap suatu potongan kalimah atau huruf tertentu yang menyebabkan suara sedikit terangkat daripada kadar bacaannya. Kadar bacaan dengan huruf yang berhampiran dengannya lah. Okey, istilahnya senang kita sebut adalah tekanan pada suatu potongan kalimah ataupun huruf tertentu yang menyebabkan sedikit terangkat daripada kadar bacaan huruf selepasnya. Okey, ni yang disebut dalam, kita boleh tengok dalam kitab Tajwidul Musawwar yang disebut oleh Syekh Aiman Suwaidi. Aiman Suwaid. Okey, ni dari sudut istilah. Cuma ada juga selain daripada Syekh Aiman Suwaidi, ada juga seorang pakar bahasa di negara Mesir dalam ilmu aswat, ilmu suara. Dia kata an-nabru, namanya apa? Namanya Dr. Ibrahim Anis. Okey, Dr. Ibrahim Anis dalam aswat lughawiyat. Okey, dia sebut alat anggota percakapan menjadi aktif pada masa yang sama menyebabkan suara sedikit terangkat dan menjadi jelas. Ini yang diberi istilah bagi oleh ilmu aswat lah, orang yang kaji tentang suara. Okey. Seperti mana saya sebut tadi, an-nabru ni dia satu elemen ataupun satu juzuk dalam bab fasahah. Kita akan letakkannya dalam bab fasahah. Okey, kita tak akan letakkan dalam bab tajwid. Sebab kalau kita nak tengok dari sudut ghunna, ikhfa, idgham, iklab tu semua dia tak ada. Okey, dia tidak ada di sana, tapi dia ada dalam bab al-fasahah. Fasahah ni saya kira satu bab yang agak besar. Bukan agak besar, satu bab yang paling besar. Sebab ianya amat luas perbahasannya. Bukan setakat kita baca lancar saja, tak. Kita kena baca kita kena keluarkan huruf daripada makhrajnya adalah berkaitan dengan fasahah juga. Kita sebut huruf dengan sifat-sifatnya yang betul, maka itu juga adalah berkaitan dengan fasahah. Okey. Dan kita baca sebutannya seperti mana disebut oleh orang Arab, bukan semata-mata orang Arab, tapi orang Arab yang mahir dalam bidang Al-Quran. Itu juga berkaitan dengan fasahah.
Okey, dan kita baca Al-Quran, yang tebal kita baca tebal, yang nipis kita baca nipis. Itu juga berkaitan dengan fasahah Al-Quranul Karim. Maknanya perbahasannya yang cukup luas. Cuma malam ni kita tak nak bahas banyak, kita nak bahas berkaitan dengan cara kita nak tekan suara, supaya apa yang kita sebut tadi satu kalimah dia akan dengar satu kalimah, yang dua kalimah kita akan dengar dua kalimah, yang tiga kalimah kita akan dengar tiga kalimah. Tuan-tuan, kalau tak dapat ambil banyak pun, ambillah sikit pada malam ni. Pilih-pilih apa yang perlu tuan-tuan ambil supaya kita dapat sedikit input daripada perkongsian ilmu pada malam ni lah. Okey, terima kasih Puan Nur Hamizan. Okey, ada yang cepat buat nota, boleh buat nota, nanti kawan-kawan boleh ambil lah. Okey, jelas tak berkaitan dengan definisi dia? Dan dalam bab fasahah, dalam bab An-Nabru ni, sepatutnya orang yang ajar Al-Quranul Karim ataupun guru Al-Quran dia kena ambil penelitian lah dalam bab ni. Sebab saya sendiri pun ambil daripada guru-guru, sebab ada yang kita akan bahas pada malam ni yang disebut oleh Syekh Aiman Suwaidi, ada 6 perkara. Okey, dan ada yang tidak disebut oleh Syekh Aiman Suwaidi, tapi ianya menjadi penelitian yang agak kuat oleh guru-guru kita, supaya kita sebutan tadi menjadi jelas. Okey, supaya kita sebut sebutan tadi menjadi jelas. Okey, kita nak ambil mudah lah. Kesimpulan berkaitan dengan An-Nabru ni adalah membincangkan tentang intonasi suara kita semasa membaca Al-Quran. Bukan sekadar intonasi tanya kita baca bertaranum tu saja, tak. Tapi cara kita nak melantunkan ayat tu, walaupun kita baca macam biasa, kita baca dalam bacaan murattal, tapi tetap kita kena raikan sebutan yang kita sebut tadi. Yang satu kalimah kena dengar satu kalimah, yang dua kalimah kita kena dengar dua kalimah, yang tiga dengan tiga. Okey, dan saya fokuskan kepada huruf ataupun kalimah yang berjangkit. Contohnya kalimah fahuwa, okey, fa dengan huwa. Contohnya waja'alakum, okey. Contohnya lagi wa khalaqalakum, yang berjangkit. Kita fokuskan kepada benda itulah. Okey. Dan sebenarnya berkaitan dengan An-Nabru ni, dia tak boleh tidak dipisahkan dengan kefahaman kita dalam bahasa Arab lah. Kefahaman dalam bahasa Arab. Cuma ada beberapa certain ataupun ada beberapa tempat yang walaupun kita tak faham bahasa Arab, tapi kita boleh praktik. Okey, walaupun kita tak faham, kita boleh praktik lah. Okey. Dan berkaitan dengan An-Nabru ni ataupun intonasi ni, dia akan menyumbang kepada kesalahan pada dua jenis lah. Satu, kesalahan yang membawa kepada kecacatan dari sudut fasahah Al-Quran, kefasihan sebutan Al-Quran. Maknanya dari sudut maksud dia tidak memberi kesan, tapi dari sudut sebutan yang kita dengar ataupun orang Arab fasih yang dengar, dia kata ni macam pelik sebutannya. Ataupun saya suka juga sebut adalah seperti mana minta maaf lah, seperti mana orang Pakistan mari belajar ataupun mari bekerja di Malaysia ni, walaupun dia fasih sebutan dalam bahasa Melayu, walaupun dia sebut dengan lancar, bercakap dengan baik, tapi kita sekali dia cakap, kita tahu ni bukan Malaysia ni. Ni bukan orang Malaysia ni, sebab bahasa dia disebut dengan pelat lah, tak berapa nak tepat. Okey, maka An-Nabru ni adalah untuk kita tahu ataupun untuk kita ubat sebutan yang kita sebut salah tadi kepada sebutan yang betul. Sebab kita tak nak ianya menjadi cacat dari sudut fasahah Al-Quran. Satu. Yang kedua, ianya juga akan setengah-setengah tempatnya menyebabkan kerosakan dari sudut makna Al-Quran itu sendiri. Okay, yang ni akan menyebabkan kepada kesalahan besar lah. Yang tadi, kerosakan dari sudut fasahah adalah kesalahan kecil. Kesalahan dari sudut makna merupakan kesalahan besar dalam Al-Quranul Karim. Okey, setakat tu jelas Jelas tak? Okey. Kita nak masuk kepada item yang kedua, adalah berkaitan dengan kenapa kita kena belajar benda ni. Kenapa kita kena tahu benda ni. Okey. Walaupun tuan-tuan dengar, kalau hari ni kali pertama tuan-tuan dengar, walaupun tak faham tak apa. Sekurang-kurangnya perkataan An-Nabru tu telah ada dalam ingatan tuan-tuan.
Dan tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan dapat tahu bahawa An-Nabru ni memainkan peranan yang cukup penting dalam bacaan Al-Quran kita. Okey. Cuma saya cuba juga bertanya, ada di kalangan kawan-kawan kita yang belajar di Malaysia ni, dia kata tidak pernah dengar lah berkaitan dengan benda ni. Cuma kalau kita yang belajar di negara Arab, ada sesetengahnya akan berjumpa, ada yang tak berjumpa, berdasarkan kepada guru dan kemampuan guru yang kita belajar tu sendirilah. Okey, jelas, alhamdulillah. Okey. Sakhirat Anwar, kalau salah tolong betulkanlah. Okey. Nanti Pualang, sabar dulu. Kita akan lalui kejap lagi. Cuma sekarang ni kita baru sudah bincang berkaitan dengan definisi dia ataupun maksud perkataan An-Nabru. Okey. Kenapa kita kena belajar ataupun kita kena ambil tahu berkaitan dengan An-Nabru? Perkataan An-Nabru, walaupun ianya baru kita dengar pada hari ni ataupun pada minggu ni ataupun pada tahun ni, ataupun baru setahun dua ni baru kita dengar, tapi ianya amat penting untuk kita pelajari kerana ianya bukan ilmu baru yang direka pada hari ni, tetapi ianya telah dibincangkan ataupun ianya telah ada sejak awal lagi lah. Sejak awal. Saya kira tidak keterlaluan kalau saya sebut sejak awal ni bila sejak zaman penurunan Al-Quranul Karim lagi. Ada hadis yang menunjukkan kepada dakwaan yang saya sebut tadi lah. Nanti saya sebut. Okey. Dan An-Nabru ni walaupun kita baru dengar di Malaysia, tapi ianya adalah ilmu yang telah lama ada dan ilmu yang perlu kita kuasai supaya kita dapat sebut Al-Quran dengan baik. Kita kena meyakini bahawa kita ni orang Melayu, okay, walaupun sefasih mana kita rasa bacaan kita, tapi tetap bacaan kita tu ada slack dari sudut lafaz. Okay, ada kadang-kadang kita sebut terlebih cepat ataupun terlebih lambat ataupun silap tekan mana-mana kawasan menyebabkan berubah maksud ataupun akan menyebabkan sebutan yang kita sebut tu tidak sedap didengari oleh orang yang pakar dalam bahasa Arab lah. Okey. Saya jumpa satu hadis dalam kitab Al-Lahnu fi Qira'atil Quran Al-Karim. Dalam kitab ni dia sebut dalam bab perbahasan yang kelima, dia kata bila berlakunya kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Bila berlakunya kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Dia kata bada'a al-lahnu fi asrin Nabi. Bermula kesalahan bacaan Al-Quran pada zaman Nabi SAW lagi. Bila pada zaman Nabi tu? Daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'a an-nabiyyu rajul sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a falahana. Suatu hari Nabi SAW mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran. Falahana, maka bacaan yang dia baca tu salah. Dia salah baca Al-Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arshidu akhakum. Tolong ajar kepada saudara kamu ni. Dia Nabi sebut kepada sahabat dia yang lain lah. Nabi dengar ada seorang baca salah, Nabi sebut kepada sahabat yang lain, tolong ajar saudara kamu ni baca. Dan mengikut perbahasan daripada hadis ni lah, senang kita cerita. Zaman Nabi, kita jangan ingat semua yang ada pada zaman Nabi ni adalah Arab semua, tak. Bukan Arab semua yang ada. Ada juga sahabat yang merupakan orang ajam. Bila disebut ajam, kita kena faham bahawa ianya adalah bukan orang Arab, bukan penutur asal dalam bahasa Arab. Orang yang berada daripada luar negara Arab, dia datang berada di Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi. Maknanya dia sahabat yang ajam, sahabat yang bukan Arab.
Sahabat ada dua, sahabat yang Arab, sahabat yang bukan Arab. Pada zaman Nabi, sahabat yang Arab ni tak ada masalah berkaitan dengan fasahah. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, barulah tak ada orang Arab baca Al-Quran. Falahana, maka dia tersalah. Bukan tersalah yang besar, tapi kesalahan dari sudut benda ni lah. Dari sudut cara nak sebut. Sebab apa? Sebab percampuran yang berlaku di antara orang Arab dengan bukan Arab menyebabkan mereka juga tu terikut dengan sebutan yang salah tu. Okey. Saya nak mention sikit lagi dalam buku ni. Tadi kita dah dengar satu hadis. Nabi kata arsyidu akhakum. Tolong bantu, tolong tunjuk, tolong ajar saudara kamu. Okey. Mengikut Abu Tayyib Al-Lughawi, pada tahun 351 dia meninggal dunia, 351 Hijri. Kesalahan bacaan Al-Quran berlaku pada zaman Nabi ni adalah daripada kalangan sahabat Nabi yang bukan Arab, dan juga adalah daripada orang yang menjadi tawanan perang yang bukan Arab. Disebut dalam kitabnya Maratib An-Nahwiyin. Yang seterusnya juga disebut dalam Majmu' Fatawa. Dia kata sahabat Nabi pada zaman Nabi, dianya tidak berlaku kesalahan dalam bacaan dia. Wa innama adrakat tabi'in, akan tetapi yang mula berlaku kesalahan dalam bacaan Al-Quran bagi orang Arab ni, bagi kalau golongan awalnya adalah pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in. Maknanya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Generasi ketiga adalah baru berlaku kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Hasilnya daripada apa? Sebab kita tengok dalam sejarahnya adalah ketika mana zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berlaku banyak pembukaan kota Islam daripada negara Arab itu sendiri ataupun daripada luar Arab. Maka ianya berlaku percampuran di antara muslimin pada waktu itu, orang Arab dan bukan Arab. Seperti mana kita tahu, kita dipersaudarakan dengan akidah Islamiyah. Maka bila berlaku percampuran, maka orang Arab juga turut terkesan dalam percakapan mereka lah. Dan dalam 5-6 hari lepas lah, saya berbincang dengan Syekh Hisham Abdul Bari, sebab ini merupakan salah satu daripada kajian saya sendirilah, ambil daripada apa, kita panggil apa, daripada pengalaman kita bertalaki Al-Quran, dan juga daripada perbincangan dan kajian. Maka saya buatlah beberapa kaedah berkaitan dengan An-Nabru ni. Saya tunjuk kepada Syekh Hisham Abdul Bari. Dia kata alhamdulillah cantik, dia kata. Cumanya bila kita bincang, saya sebut ni kesalahan bagian Melayu. Dia kata tak, bukan Melayu saja yang salah, orang Arab juga salah. Seperti mana berlaku pada orang Melayu, begitu juga berlaku kepada orang Arab. Okey, maknanya kesalahan berlaku kepada orang Melayu dan bukan Melayu. Kenapa? Kerana kita sebenarnya tidak didedahkan dengan ilmu yang berkaitan dengan An-Nabru ni lah. Okey. Kalau kita soroti, An-Nabru ni adalah satu benda yang amat penting. Satu benda yang amat penting, tetapi ianya kurang dibincangkan pada zaman awal. Zaman Nabi tidak dibincang, zaman sahabat tidak juga dibincangkan lagi. Kenapa? Kerana sekalipun ianya adalah satu benda yang penting, tapi tidak ada keperluan bagi mereka lah. Tidak ada keperluan bagi mereka kerana mereka hum afsahul Arab. Mereka ni adalah golongan Arab yang paling fasih. Zaman Nabi, zaman sahabat adalah golongan Arab yang paling fasih. Sebab kita boleh tengok pada zaman Nabi, pada zaman Nabi ada penyair Islam, Sadrul Islam, pada awal kemunculan Islam, ada penyair-penyair Islam yang mereka cukup fasih dalam bahasa Arab. Dan orang Arab ni kita dah biasa dengar dia adalah golongan yang cukup fasih lah. Diakui dalam kitab-kitab sirah lah disebut. Okey, cuma saya tak nak bawa panjang. Dan
dia penting tapi tidak menjadi keutamaan sebab mereka dah ada pada diri mereka. Seperti mana dalam bahasa Melayu kita lah. Kita tak pernah belajar bagaimana cara kita nak bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi hasil yang kita dapati, tak kira orang Kelantan ke, orang Selangor ke, okay, bila dia sebut sesuatu benda, sebut dengan cara yang difahami, cara yang kita rasa tak janggal. Sesama orang Kelantan sendiri ataupun sesama orang Selangor sendiri, sebutannya sama pula, sama. Tapi kita tak pernah belajar. Kenapa? Kerana ianya adalah sebati. Dia telah sebati dalam kehidupan kita. Kita dah dengar daripada kecil. Berbeza dengan orang yang bukan Arab, orang Ajam. Dia lahir bukan, kalimah yang dia dengar seharian bukan dah dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa lain. Jadi apabila dia mula baca Al-Quran ataupun mula bertutur dalam bahasa Arab, ianya perlu kepada sedikit penelitian, sedikit tunjuk ajar supaya sebutan yang disebut tu jadi baik. Okey. Dan seperti mana saya sebut juga, An-Nabru ni dia sama halnya dengan makhraj dan sifat huruf. Dululah kita tak pernah dengar berkaitan dengan berkaitan dengan makhraj dan sifat. Yang kita tahu belajar Al-Quran, kita belajar hukum 5. Belajar tajwid. Bila sebut tajwid, hukum 5 itulah iqlab, idgham, ikhfa, izhar. Yang tu yang kita belajar. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dah dengar. Sebabnya apa? Sebabnya ulama kita dulu yang belajar di Timur Tengah, belajar di Makkah, di Madinah, belajar di Mesir contohnya, belajar di Iraq. Dia bawa masuk kepada negara kita ilmu berkaitan dengan tajwid, kerana didapati perbahasan tajwid itu cukup banyak dalam dunia Arab lah. Sehingga tak terperasan bahawa kita juga kena belajar berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf. Okey, dan satu lagi berkaitan dengan cara kita nak sebut kalimah bahasa Arab yang kita namakan sebagai An-Nabru ni. Okey. Jadi dia bawa balik berkaitan dengan ilmu tu, maka ilmu itulah yang berkembang, ilmu berkaitan dengan makhraj sifat, berkaitan dengan tajwid tu tadi. Okey. Saya minta bila saya sebut tajwid, tuan-tuan kena faham mad, ikhfa, idgham, iqlab, izhar. Saya nak guna istilah tu baru cepat sikit kita boleh sebut. Okey. Ulama kita terikut-ikut, dan begitu juga kita tahu Islam masuk kepada negara kita dengan cara perdagangan. Okey, dengan cara perdagangan, dan orang Arab yang masuk ni dia ajar Islam kepada kita di Malaysia, dan ajar baca Al-Quran. Cuma metod pengajarannya juga adalah sama. Dia tekankan berkaitan dengan tajwid sahaja, dan melupakan berkaitan dengan An-Nabru, berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Okey. Tapi sifat makhraj dan sifat huruf kita dah dengar, banyak tahun dah kita dengar. Dan sekarang ni kita nak bawa orang yang cintakan kepada Al-Quran untuk kita belajar satu ilmu baru lagi. Kita buka episod baru lagi berkaitan dengan An-Nabru. Mudah-mudahan ianya menjadi sumbangan dalam dunia bacaan Al-Quran kita lah. Okey, saya rasa cukup lama dah untuk berkaitan dengan pengenalan. Ada lagi sebenarnya saya nak sebut, cuma dah terlalu panjang. Okey, cuma An-Nabru ni kena perhati sikit lah. Kena tumpukan lebih perhatian. Tadi berkaitan dengan istilah, berkaitan dengan sejarah saja. Yang ni kita nak sebut intipati daripada istilah yang disebut tadi. Okey. Apa yang disebutkan oleh Syekh Aiman Suwaidi berkaitan dengan An-Nabru ni, saya istilahkan apa yang disebutnya adalah al-ittika' 'ala al-harfi litamyiz as-sakin hala tashdidiha. Iaitu kita ittika' ni maksud kita bersandar, ataupun kita sebut huruf tadi dengan baik. Supaya apa? Litamyiz as-sakin, supaya kita dapat bezakan antara huruf yang sukun hala tashdidiha, ketika mana ianya bertasydid. Maknanya kita dapat sebut huruf yang sukun tu mula-mula dengan baik, lepas tu kita sebut huruf yang berbaris. Okey. Okey. Selesai. Dan satu lagi istilahnya saya akan guna, ataupun maksudnya saya akan guna adalah daf'us saut ataupun dhaghtus saut, tekanan suara
litamyiz, untuk kita bezakan bainal kalimat, di antara kalimah-kalimah, ala kullun ala hidah. Maknanya setiap huruf dia ada cara dia sendirilah. Okey, dia ada cara dia yang tersendirilah. Maknanya kita kena tekan huruf untuk kita bezakan dengan antara kalimah yang lain. Okey, ada dua. Okey, jenis yang pertama kita juga boleh namakan sebagai an-nabru fit tajwid, nabar dalam tajwid. Yang ni dah masyhur, dah ramai dah orang kita tahu. Contohnya kita baca yang pertama, waqaf di atas huruf yang bertasydid. Kita baca wabath. Okey? Wabatha, tapi kita nak waqaf. Wabath. Yang ni kita namakan ittika. Kita sebut huruf tadi dengan betul-betul. Tapi sebenarnya nya perlu diraikan. Tekanan kita tu kena raikan atas huruf. Kalau huruf dia adalah huruf yang lin, hurufnya huruf rakhawah, maka kita kena datangkan huruf lin, sifat lin dan sifat rakhawah tu tadi. Okey. Dan ada juga pembaca Al-Quran dia tersalah apabila dia dah tahu berkaitan dengan an-nabru ni, tapi dia salahnya dia sudah apa? Dia menyamakan an-nabru ni bersamaan dengan syiddah. Dia baca wabath, dia tekan kuat sangat sampai huruf tu jadi tersangkut. Sebenarnya huruf tadi tidak tersangkut. Wabath, tapi disebabkan tersalah faham, wabath dia tekan. Maka jadi huruf tadi syiddah. Al-hayy dia tekan. Tak boleh, sebenarnya kita kena baca al-hayy, hayy tekan. Wali walidai, liwalidai, kita tekan sekadar tu lah. Sebab kalau kita tak tekan, kita tak jelaskan huruf, kita akan baca walidai, dia akan hilang satu huruf. Al-hayy hilang, kita kena jelaskan al-hayy, jelas. Wabath, okey, barulah kita tahu dua kalimah. Ada dua huruf tha. Kalau kita baca wabath, dia jadi satu huruf lah. Tha tu jadi satu huruf. Okey. Yang kedua, yang ni tuan-tuan mudah nak akses, boleh cari dalam internet. Saya sebut secara ringkas. Contoh kita baca kalimah Allahu. Kita tekan sedikit kita jelaskan sedikit di kalimah Allah. Supaya apa? Supaya jelas kalimah Allah tu ada tasydid. Begitu juga kita baca dabbah, tekan sedikit. Kenapa? Kerana kita nak jelaskan bahawa huruf ba tu ada dua. Begitu juga dalam bacaan ad-dallin. Dalam surah Al-Fatihah kita baca waladdallin, kita tekan sedikit. Supaya apa? Supaya pendengar mendengar bahawa apa yang kita sebut tadi adalah dua huruf, satu sukun, satu yang berbaris. Okey, yang ketiga, ketika wakaf di atas huruf hamzah yang didahului oleh huruf mad. Contohnya kita baca as-su, kita tekan sedikit. Ataupun an-nisa, kita tekan. Okey, kita tekan sedikit. Ni disebut oleh Syekh Aiman Suhaidi. Cuma pada poin as-su, an-nisa ni ada sedikit ada juga pandangan yang agak kontra dengan pandangan Dr. Aiman Suhaidi. Okey, yang mengatakan bahawa huruf as-su ni ataupun an-nisa, kita berhenti dengan hamzah ni, kita tak perlu tekan, kita tak boleh tekan, kita tak boleh kurangkan suara. Maknanya kita kena datangkan dengan dengan sifat dia yang asal lah. Maknanya kenapa Syekh Aiman letak kena tekan? Sebab kebanyakan orang kita, sama ada Arab ataupun Melayu, zaman sekarang ni, bila baca as-su ataupun an-nisa, dia baca tak jelas. An-nisa, macam tu je saja dia baca, tak jelas. Jadi Syekh Aiman Suhaidi suruh jelaskan, suruh kita jelaskan lah, suruh kita tekan. Okey. Yang keempat adalah ketika gugurnya huruf alif menunjukkan bilangan dua, alif tasniyah atau waw al-jamaah, kerana mengelakkan daripada pertemuan dua huruf sukun. Contohnya kita baca kalimah waqala, dan dua orang berkata alhamdulillah. Tapi tanya kita baca Al-Quran, kita akan baca waqala alhamdulillah, waqala alhamdulillah. Dia jadi dah hilang dah alif yang waqala tadi, sebab masuk terus kepada alhamdulillah. Lalu bagaimana kita nak buat?
Syekh Aiman Suhaidi kata kita kena tekankan suara di sini. Wa qala alhamdulillah, kita tekan di lam. Begitu juga pada ayat wastabaqal baba. Wastabaqa dan dua orang, wastabaqa ada alif, al baba. Maka cara bila kita baca dia akan hilang alif ni. Wastabaqal baba. Jadi cara kita nak bagi tahu bahawa di sana ada lagi huruf alif tu, kita kena tekan suara. Wastabaqal baba, tekan suara. Cuma jangan tekan terlalu banyak. Contohnya kita baca dalam skala 3, kita tekan 4 ataupun kita tekan 5 sudahlah. Jangan tekan sampai 8. Okey, tu cara mudah untuk kita fahamlah. Okey, selesai 4. Yang kelima, ketika mana kita sebut huruf waw dan ya bertasydid. Contohnya kita baca al-quwwah, al-quwwah, ataupun qawwamina, syarqiyya, qiyya, sayyarah. Okey, kita kena jelaskan betul-betul huruf ya yang bertasydid ataupun mim waw yang bertasydid. Kena jelaskan betul-betul. Qawwamina. Cuma kita tak boleh baca qawwamina, tak boleh tekan kuat macam tu sehingga dia jadi bertukar daripada kita kena jelaskan huruf, kita sebut dalam keadaan syiddah, tak boleh. Begitu juga al-quwwah, tak boleh, kena sebut al-quwwah. Yang pentingnya huruf waw yang dua tu kita akan dengar dua. Okey. Ada satu lagi yang disebut oleh Syekh Aiman Suhaidi, cuma saya tak letak di sini, saya letak dalam perbahasan yang kedua. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua adalah an-nabru, juga boleh didapati pada kalimah-kalimah berikutlah. Jenis yang kedua ni macam mana? Kita baca tadi. Daf'un saut, kita tekan suara litamyiz bainal kalimat, untuk kita bezakan di antara kalimah dengan kalimah. Okey. Sebenarnya ianya adalah satu benda yang agak mencampah, yang kadang-kadang kita tak tahu mana huruf asal, mana huruf tambah. Adakah tambah di depan, ataupun tambah di tengah, ataupun tambah di belakang. Jadi untuk merungkai masalah ni, saya simpulkan dalam seolah-olah macam perbahasan dalam ilmu nahwu lah. Dia ada dalam bahasa kita ni, dalam kalimah kita ni ada isim, fi'il dan haraf. Ada 3 benda. Isim, fi'il dan haraf. Ataupun saya akan guna certain ni lah dalam perbahasannya. Sebab kalau kita guna tambah depan, tambah belakang, kadang-kadang kita tak dapat nak bezakan mana yang tambah sebenarnya. Sebab kadang-kadang yang datangnya dua-dua adalah haraf. Yang datangnya adalah dua-dua adalah isim. Kadang-kadang macam-macam dia datang. Cuma yang pertama, kita kena tekan suara masa kita jumpa kalimah wahum, fahum, lahum. Okey, boleh? Innahum. Maknanya dia pertemuan antara haraf dengan isim. Waw ni adalah haraf. Hum adalah dhamir asalnya, tapi saya tukar kepada dhamir ni dia berada di bawah isim. Kita terus kepada isim lah. Sebab nak bagi senang. Sebab kalau kita letak ada dhamir, maka kita kena syarah bab isim pula. Tapi kita nak ringkaskan perbahasannya, yang dhamir pun kita kembalikan kepada asalnya, iaitu isim. Okey. Kalimah wahum. Wahum, kita tak boleh baca wahum ala wahum. Kalimah wahum tak boleh, kita kena baca wahum. Waw kita tak tekan di ha. Begitu juga selain daripada hum ni, kita akan jumpa dekat depannya, selain daripada waw, kita akan jumpa fa juga, kita jumpa fahum ala, fahum tekan di ha. Ataupun lahum, lahum kita tak boleh baca lahum. Okey, lahum tak boleh. Fahum, kita jangan baca fahum, tak boleh tekan di fa. Huruf fa, haraf ni tak boleh tekan, kena tekan di yang keduanya adalah isim. Okey, boleh? Maknanya secara mudahnya kita tak dapat bezakan istilah dalam nahwu ni. Kita ingat, jumpa kalimah wahum, jumpa kalimah hum yang ada tambah kat depannya waw, ada fa, ada lam, maka kita kena ingat benda tu tak boleh tekan, kena tekan pada hum. Dan ianya juga terpakai bagi lahu, contohnya lahu, huwa, huma, hum, hiya.
Fahiya, kita tak boleh baca fahiya kal hijarah, tak boleh. Fahiya kal hijarah. Okey. Dan bila kita bincang an-nabru ni, ada satu lagi, ada dua lagi lah yang amat rapat berkaitan dengan an-nabru, adalah berkaitan dengan ikhtilas dan isba' dalam bacaan Al-Quran. Cuma nanti kita bincanglah benda tu. Cuma hari ni kita nak fokus kepada an-nabru lah. Jadi berkaitan dengan tekanan suara saja. Wahum, fahum, lahum, lahu. Okey, sebenarnya dengan saya dah ada nota. Cuma nota untuk diri saya sekarang lah. Okey. Yang keduanya, pertemuan antara haraf isim dan isim. Contohnya kalimah wa rasulih. Wa rasulihi. Kalimah wa rasulihi. Kita kena baca macam mana? Wa rasulihi. Wa rasulihi walil mu'minin. Kita tekan di ra, kita tekan di hi. Waw tak tekan. Wa rasulihi. Wa rasulihi. Waw tak tekan, tekan di ra dan tekan di ha. Barulah kita akan dengar dan rasulnya, 3 kalimah. Okey. Yang ketiga, haraf dan fi'il. Contohnya kita jumpa kalimah ni ada yang menyebabkan kerosakan makna. Contohnya saya ambil yang rosak makna adalah kalimah faqa'u lahu sajidin. Yang ni salah besar ni. Contoh kita baca faqa'u, kita tekan di fa lagi. Faqa'u lahu sajidin. Sebenarnya kita kena baca faqa'u lahu, faqa'u, fa satu kalimah, qa'u satu kalimah. Tapi kalau kita tekan di qaf, di fa lagi awal, faqa'u lahu, faqa'u, maka kita telah tersalah sebut. Salah dari sudut apa? Dari sudut makna. Contoh kalimah faqa'u, fa, maka qa'u tunduk, lahu kepadanya, sajidin dalam keadaan sujud. Tapi disebabkan kita silap tekan, kita tekan di fa, faqa'u, dia jadi kalimah dia maksud apa? Faqa'u ni, faqa' ni maksudnya suatu benda yang pecah. Seperti balon pecah kan, meletup pecah. Lahu kepadanya, sajidin dalam keadaan sujud. Kan huru-hara maksud dia tu. Maksud yang telah lari. Okey. Contohnya lagi, innallaha la ma'al muhsinin. La ma'al muhsinin. Kita biasa sebut la ma'al muhsinin. La ma' ni maksudnya apa? Maksudnya berkilat. Tapi sebenarnya kita kena baca innallaha la ma'al muhsinin. La ma'al muhsinin. Okey, la ma'a, barulah lam taukid ma'a bersama. Kalau kita baca la ma'al muhsinin, setelah kita baca innallaha la ma'al muhsinin, tu rosak makna lah. Kita kena baca innallaha la ma'al muhsinin. Okey, selesai. Yang keempat, kita akan jumpa haraf serta fi'il dan isim. Haraf contohnya wa khalaqna, satu kalimah, kum satu kalimah. Wa khalaqnakum, kita tak boleh baca wa khalaqnakum, tu style kita bacalah, lagi nak cepat lagi menjadi wa khalaqnakum. Sebenarnya kita kena baca wa khalaqnakum, barulah kita akan dengar waw satu kalimah, khalaqna satu kalimah, kum satu kalimah. Okey, selesai. Yang keempat, saya nak bagi tahu bahawa di sana ada banyak perkara yang perlu kita ambil tahu, walaupun tuan-tuan tak ingat pada hari ini. Okey, yang kelima, haraf dan haraf. Contohnya kita jumpa kalimah walau annahum. Walau, kita tak boleh baca walau annahum, tak boleh tekan di waw, kita kena tekan di lam. Walau annahum, ataupun kita baca walamma, walam, waw kita tak boleh tekan. Seakhiran wa, boleh terjemah intonasi suara. Okey, boleh kita terjemah intonasi suara. Cuma ada yang setengah ulama dalam bahasa Arabnya dia kata an-nabru ni dia bukan bermaksud at-tarnim. Tarnim ni kita terjemah kepada intonasi. Setengahnya membawa maksud an-nabru dengan tarnim ni adalah satu benda yang sama. Dan saya sendiri suka untuk kita berpegang bahawa an-nabru dengan tarnim ni adalah satu benda yang sama lah. Okey.
Okey. Dia sebenarnya kalau tak faham tu sebab ni adalah perbahasan yang agak tinggi lah. Macam Ustaz Khairul Anwar dia akan faham. Okey, seterusnya kita jumpa haraf dan haraf. Banyak. Contoh kita jumpa dalam surah Al-Lail, wala saufa. Kita biasa baca wala saufa yu'tika, wala saufa. Sebenarnya sebutan kita tu salah. Wala saufa, waw, lam, saufa. 3 kalimah tu. Wala saufa. Kita tak boleh baca wala saufa, tak boleh. Okey. Seterusnya yang ketujuh, haraf, fa'il, haraf dan isim. Dia bercampur macam tu. Contoh kita baca la u'adzibannahu. Kita jumpa kalimah tu dalam Al-Quran. Kita baca biasanya la u'adzibannahu, kita baca nak cepat. Kita tak tahu di mana yang patut kita tekan. Sebenarnya lam tu kita tak boleh tekan. Kita kena tekan di hamzah. Kita kena tekan di di la u'adzibanna, dinna dan di hu tu. La u'adzibannahu. Kita tak boleh baca la u'adzibannahu. Walaupun kita nak cepat, tak boleh. Okey. Seterusnya, yang ke-8, haraf-haraf dan isim. Contohnya kita baca ahakadha arshuk, ahakadha. Kita tak boleh baca ahakadha arshuk, ahakadha. Ahakadha. Kita kena tahu ahakadha. Ahakadha. Itu cara lantunan dia lah. Di a tu tak boleh tekan di ha dan tekan di kaf. Ahakadha arshuk. Okey, seterusnya yang ke-9, haraf-haraf dan fa'il. Contohnya kita jumpa kalimah, tuan-tuan tanda kalimah tak apa. Waliya'lama. Waw haraf, lam, li tu haraf, ya'lama tu adalah fa'il. Waliya'lama, liya. Okey. Waliya'lama, di waw tu tak boleh tekan di lam, tekan di ya'lama. Okey, seterusnya kalimah wali rasulihi. Wali rasulihi ni waw adalah haraf, ra adalah haraf, rasul adalah isim, hi adalah isim. Wali rasulihi, waw tak tekan di li, tekan di ra, kita tekan di hi. Ada 3 tempat tekan. Okey. Seterusnya kita akan jumpa juga wala nukhrijannahum dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Naml pun ada. Wala nukhrijannahum, kita tak boleh baca wala nukhrijannahum. Di sana ada ikhtilas pun ada. Ada perubahan potongan kalimah pun ada juga. Sebenarnya kita nak wala nukhrijannahum. Itu sepatutnya kita kena sebutlah. Wala nukhrijannahum. Maknanya kita akan dengar ada tempat yang tinggi. Tinggi tu dia akan jadi pemisah kepada kalimah lah. Okey. Seterusnya kita akan jumpa juga, saya nak cepat-cepat dah ni. Kalimah la uqatti'anna. Okey, kalimah la uqatti'anna, Al-A'raf ayat ke-124. Fa'il lam. Haraf, lam tu haraf. Uqatti'an, uqatti' dia maksudnya dia adalah fa'il dan na kat belakang tu adalah haraf. Kita baca la uqatti'anna aidi. La jangan tekan, u tu kita tekan, na kat belakang kita kena tekan. La uqatti'anna aidi. Okey, kena tekan. Okey, seterusnya yang ke-13 adalah kalimah saqaiha. Saqa isim, ha tu adalah isim. Saqaiha, kena tekan di ha. Okey, ataupun ta'irukum. Okey, ni ada pertemuan, ta'iru adalah isim, kum juga adalah isim. Ta'irukum, tekan di kaf. Kita tak boleh baca ta'irukum tanpa tekanan pada mana-mana bahagian. Okey, seterusnya yang ke-15 adalah khalaqna.
Fi'il khalaq, na tu adalah isim. Khalaqna, tekan di na. Kita tak boleh baca khalaqna, dia jadi macam satu kalimah. Kita nak dua kalimah. Khalaq satu, na satu. Khalaqna. Okey. Seterusnya yang last kali fi'il isim dan isim. Contohnya ja'alnakum. Fi'il ja'al, na tu isim, kum tu isim. Ja'alnakum. Ja'alnakum. Kita tak boleh baca ja'alnakum. Tak boleh. Sebab tak jelas. Tak jelas berapa kalimah. Dan di situ bukan setakat jelas kalimah saja, dianya ada juga penyakit yang dinamakan dengan ikhtilas. Okay, nanti tanya pula apakah yang dimaksudkan dengan ikhtilas tu. Okey, ja'alnakum, tekan di na, tekan di kaf. Okey, di jim tak boleh tekan. Okey. 15 tu adalah bahagian kedua, kita kena daf'us saut, tekan suara li tamyiz bainal kalimat, untuk kita bezakan di antara kalimah. Sekadar tu dulu untuk perbincangan kita pada malam ni lah berkaitan dengan ni, dan saya buka soalan kalau ada nak bertanya soalan. Okey. Mesti semua pening. Okey, sebenarnya bukan saya nak bagi tuan-tuan pening, tapi tujuan saya adalah untuk tuan-tuan tahu bahawa di sana ada yang nabar dari sudut tajwid, ada nabar. Mula-mula sekali saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa dalam bacaan Al-Quran ada nabru, ada tekanan. Yang keduanya, saya nak bagi tahu juga tuan-tuan, nabar ni kalau yang dah tahu ada nabar, nabar bukan sahaja ada dalam tajwid, tapi nabar pada kalimah juga ada. Dan nabar kalimah ianya akan berlegar sekitar apa yang 15 poin yang saya sebut tadi. Saya rasa dah tak ada yang lain. Saya rasa lah. Sebab kita dah saya rasa hampir sempurna lah. Yang kita cari ni perbahasan dalam ilmu nahunya, rasa macam dah tak ada yang lain. Kalau ada pun tak banyak. Okey, tapi saya rasa dah tak ada. Okey. Ada soalan tak? Ya, intonasi suara perlu diadjust semasa baca Al-Quran. Pening tahap gaban, tak apa. Kena banyak kali ulang tak apa, insya-Allah. Anda kita berlaku anna pada bacaan lahnu jali ke? Ada dua lahan. Pertama, lahan jali ada lahan khafi. Dia tengok keadaan dan tempat. Contohnya kalau kita baca pada kalimah faqa'u tadi, dia salah jalilah. Faqa' dia jadi kalimah faqa', maksud faqa'u dia jadi kalimah pecah. Yang kita nak fa, maka qa'u tunduk. Faqa'u lahu sajidin. Okey? Buat pening tidur dulu, tidur tak apa. Okey, untuk satu pengenalan, kita kenal je dulu pada malam ni. Okey, kita kenal dulu pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey? Ada lagi? Ada soalan tak? Cuma sambil-sambil saya nak ke atas tu, link ke atas tu saya letakkan link kalau nak beli buku yang baru saja minggu ni baru siap. Buku ni Matn Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Matn Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita buat syarahan terjemahan, syarahan ringkas dan sedikit ulasan berkaitan dengan matan yang ada 110 bait ni. Okey. Dengan harga RM40. Muka suratnya dalam 214 muka surat, dan insya-Allah keseluruhan berkaitan dengan tajwid ada dalam buku ni lah. Faham sikit nak apply dalam bacaan memang perlu masa. Ya, masa amat penting dalam pembelajaran Al-Quranul Karim. Saya juga saya berada di belajar Al-Quran ni lah agak lama lah di negara Mesir. Dalam 9 tahun. 3 tahun pertama tu out lah. Tak faham apa pun berkaitan dengan An-Nabru ni. Walaupun sering ditegur, tapi kita tak faham. Tapi lama-lama ambil masa kita akan faham insya-Allah. Tak tahu nak soal apa.
Sebenarnya tak jauh daripada rumah, 3 minit 4 minit je daripada rumah. Tapi takut orang Sabah yang nak tidur. Ada buku An-Nabru tak? Nanti saya siapkan buku An-Nabru lah. Tapi kena siapkan tesis dulu. Nanti kita tarik letak dalam buku. Okey, buku dah sampai. Saya nak beli. Nak beli boleh klik link kat atas lah. Apa istilah yang Ustaz sebut tadi? Bahasa Arab. Istilah yang bermaksud intonasi. At-tarnim. At-tarnim. Dia sebenarnya kena, benda ni dia kena ada dua hala lah. Sebab kita ni saya selalu sebut lah, apa yang kita dengar kadang-kadang tak sama dengan apa yang kita sebut. Kita dengar, kita rasa betul dah, tapi bila kita sebut salah. Tambah-tambah lagi benda ni, ianya perlu kepada kefahaman, perlu kepada teguran, dan perlu kepada hubungan dua hala lah. At-tarnim, ya. Okey. Minta maaf lah, kita live malam ni dalam kereta je. Tapi kalau tak buat dalam kereta, maknanya kita tak ada live pada malam ni. Doakan dalam masa dekat masalah internet saya selesai lah. Sedangkan mereka faham Al-Quran secara umumnya. Sebab percampuran dengan orang ajam. Pada zaman Nabi dah ada, tapi tak jelas sangat lah. Sebab disebut dalam kitab Al-Lahnu fi Qira'atil Quran, dia kata zaman Nabi, zaman sahabat tidak berlaku masalah dalam bacaan Al-Quran bagi orang Arab. Tapi bila masuk zaman tabi'in, berlaku percampuran yang agak besar di kalangan orang Arab dengan bukan Arab disebabkan futuhat Islamiyah, pembukaan kota-kota Islam. Maka kita jadi orang Arab, jadi lidah dia bercampur dengan lidah bukan Arab, menyebabkan ada kerosakan dari sudut bacaan Al-Quran lah. Bacaan je kori-kori adakah membantu pembelajaran? Kena tengok kori-kori pun. Kita kena ada list kori-kori yang boleh kita dengar, ada yang tak boleh kita dengar. Sebab seperti mana saya tak nak quote kata-kata saya nak quote kata-kata Syekh Hisham Abdul Bari. Dia kata ramai di kalangan qari baca Al-Quran pun tak kena dari sudut An-Nabru ni. Sebab apa? Sebab ianya tidak diberi pendedahan. Sebab kalau kita belajar Al-Quran sendiri pun, kalau kita jumpa guru yang tegur berkaitan dengan An-Nabru ni, kita dikira bertuah lah. Seminar biar jadi. Seminar jadi tapi kita tak sebut tentang An-Nabru ni. Talaqqi wal musyafahah. Ya. Ni untuk pengenalan ni dengar dululah. Okey. Dah sejam lebih dah. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita nak berhenti dah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni. Dan minta maaf kalau tuan-tuan pening berkaitan dengan An-Nabru ni. Tapi ianya adalah satu pengenalan. Pening dulu tak apalah untuk pengenalan. Kalau ada kalau orang tak ada kemahiran bahasa Arab, bagaimana ya Ustaz? Boleh juga, tapi ada separuh-separuh lah. Separuh yang dapat, separuh yang tak dapat. Dah hilang An-Nabru Bugis. Polang. Okey. Dah lewat malam sangat dah ni. Minta maaf mengganggu masa tuan-tuan. Dan doakan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita baca Al-Quran. Qari mana yang disyorkan untuk kita dengar? Yang paling bestnya kita kena dengar adalah Syekh Khalil Husari. Type dalam kalau kita ada Al-Quran dalam
Dalam phone kita tu dia akan kita boleh dengar bacaan dia. Type Al-Husari. InsyaAllah kita akan dengar. Dan setengah orang akan mengantuk dengan bacaan dia lah. Tapi itu adalah bacaan yang saya kira paling mantap lah. Ikhtilas tu maksud dia apa? Yang round tu ke? Kita buka satu malam lagi lah berkaitan dengan ikhtilas, boleh tak? Tapi ianya agak senang sikit berbanding dengan An-Nabru ni. Okay, kita buka satu malam lagi, nanti ada masa free. Kita buka berkaitan dengan ikhtilas fi qiraatil Quran, dalam bacaan Al-Quran. Pulang. Sembang santai malam ni pun disebabkan kerana tak boleh nak guna whiteboard lah ni. Tak boleh nak duduk dalam rumah. Sebab tu masuk dalam kereta. Saya ni jadi musafir sekarang ni. Boleh buang ke asal logat Melayu atau mana bahasa? Jawab Qori mana di Malaysia yang boleh buat panduan? Boleh dengar yang tuan-tuan dengar jam 9.30 tadi, pukul 9 tadi. Syekh Wan Ainuddin Hilmi. Boleh dengar dia. Dia saya kira antara yang paling mantap lah dalam bacaan. Okey. Dan ada lagi seorang dua yang boleh lah. Okey. Saya baca tak sedap. Nanti baca dengar 2 ayat dah tidur lah. Okey. Saya kira tak ada soalan lah. Okey, boleh dengar bacaan Ustaz Wan Ainuddin lah. InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dulu. Syekh Khalil Husari. Kita berhenti setakat ni dulu. Kita jumpa lagi pada malam lain insya-Allah. Kalau nak bincang tajuk ikhtilas, komen kat bawah. Kalau ramai nak, kita akan buka tajuk ikhtilas pula berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Yang ni menjadi ikhtilas ni menjadi penyakit yang amat membarah dalam bacaan kita lah. Maknanya kalau belajar An-Nabru, lidah boleh jadi lidah Arab Malik ke? Keluar suara Arab tu tak janji, tapi sebutan yang kita sebut tu seperti mana orang Arab sebut lah. Okay, sebutan yang kita sebut tu sama seperti orang Arab sebut, walaupun suara kita agak berbeza. Sebab tu saya tak suka nak claim baca bunyi Arab. Bukan bunyi Arab, tapi sebutan yang kita sebut tu jelas seperti mana orang Arab sebut. Dan Arab pula bukan sebarangan Arab lah. Okay, Arab yang belajar Al-Quran, tekun dalam bidang Al-Quran. Ikhtilas maksudnya kita sebut ni tak cukup timbangan huruf. Maknanya kalau barang tu ada 1/3 daripada huruf tu kita sebut tak baik. Contohnya wa khalaqakum khalaqa. Sepatutnya khalaqa. Okey. Contoh kita baca lagi alhamdulillah. Alhamdulillah kita tarik cepat. Tu salah dari sudut ikhtilas. Tajuk ikhtilas. Okey. InsyaAllah. Nanti sehari 2 lagi saya beritahu. Sebab tak janji malam lusa boleh buat live ataupun tidak. Malam esok tentu kita tak buat. Ada malam free, insyaAllah kita buka tajuk ikhtilas lah. Kalau nampak ramai yang berminat ni. Menyambar betul-betul. Boleh juga menyambar. Maknanya menyambar ni kita ambil dengan cepat. Kalau ambil, kita ambil slow-slow lah. Tapi kalau ambil cepat ni menyambar. Dan menjadi masalah yang membarah dalam bacaan kita lah. Okey. Boleh? Cukup sekadar ni dulu untuk malam ni. Kita jumpa lagi lain waktu insya-Allah. Doakan saya dan doakan juga supaya internet saya dapat ada dengan cepat lah. Dah pergi register apa tadi, cuma tunggu dia datang lah.
Ya, di lam di alhamdulillah. Okey. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.